Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amnah Azhari, nombor matriks S52572, sarjana muda perakaunan. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang kesan pandemik COVID-19 kepada pelajar. Terdapat banyak kesan terhadap para pelajar akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Antaranya ialah kesan terhadap pendidikan, psikologi, emosi, ekonomi, hubungan keluarga dan pelbagai lagi. Ingin saya sentuh dalam video ini adalah kesan pandemik COVID-19 terhadap pendidikan dan pembelajaran. Akibat daripada pandemik COVID-19 ini, ia memberikan impak yang sangat besar seperti kebanyakan institusi pendidikan telah ditutup seperti sekolah dan universiti untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Seperti yang kita tahu, pendidikan dan pembelajaran amatlah penting untuk golongan anak-anak dan semua pelajar. Maka kerajaan telah mengambil inisiatif baharu untuk melaksanakan program pembelajaran atas talian. Namun, ia bukanlah mudah untuk diadaptasi oleh segelintir golongan seperti pelajar yang tinggal di dalam kawasan pedalaman. Pada mulanya, pelajar termasuk guru dan pensyarah berasa agak kekok akan persekitaran pembelajaran yang baharu, terutama pada mereka yang agak tidak pakar dalam penggunaan gadget dan teknologi. Bagi saya, pembelajaran atas talian adalah bukti nafas baharu untuk negara kita lebih maju dalam sektor teknologi. Tetapi, kerajaan ataupun pihak berkuasa tidak perlu mengambil enteng tentang golongan yang memerlukan seperti di kawasan pedalaman dan golongan yang susah di mana mereka sukar untuk mendapatkan talian. Jadi, marilah kita bersama-sama menghadapi kesukaran dan kesusahan pembelajaran atas talian ini dan jadikan sebagai cabaran untuk kita terus berusaha demi mencapai cita-cita kita. Itu sahaja daripada saya, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Karatul Amira binti Muhammad Osni, S52066. Hari ini kita akan membincangkan isu semasa berkaitan kesan pandemik COVID-19 kepada para pelajar. Seperti yang dapat kita lihat, pandemik COVID-19 yang terjadi menjadi masalah utama di seluruh dunia, termasuk negara kita Malaysia. Oleh itu, Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia PKP turut dilaksanakan untuk merujuk kepada tindakan pencegahan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia terhadap kes pandemik COVID-19 yang kian meningkat bermula pada 18 Mac 2020. Hal ini menyebabkan masyarakat global termasuk para pelajar terpaksa mengubah norma dan gaya hidup mereka sekaligus keluar daripada kebiasaan akibat pandemik COVID-19. Bagi sektor pendidikan, pandemik ini memberikan kesan yang sangat banyak seperti kebanyakan sekolah dan pusat pengajian tinggi di negara kita ditutup untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Guru dan murid serta pensyarah dan pelajar perlu melaksanakan kaedah pembelajaran secara dalam talian. Kaedah ini merupakan satu langkah inisiatif daripada pihak kerajaan untuk memastikan para pelajar tidak ketinggalan dan tidak tercicir daripada aspek pendidikan. Akan tetapi, pembelajaran secara dalam talian juga mempunyai banyak kelemahannya. Sebagai contoh, para pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman dan luar bandar berkemungkinan tidak dapat turut serta bagi sesi pembelajaran oleh kerana capaian internet yang tidak kuat. Bukan itu sahaja, untuk mempunyai capaian internet pula memerlukan seseorang pelajar untuk melanggan pelan atau data serta wifi yang ditawarkan oleh telco-telco yang terdapat di Malaysia. Hal ini menyebabkan para pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan tidak mampu untuk membiayainya. Akhir sekali, terdapat juga para pelajar yang tidak mempunyai kemudahan gadget seperti telefon pintar, tablet dan komputer untuk menyertai pembelajaran atas talian.
Malahan ada juga para pelajar yang mempunyainya tetapi tidak mahir untuk menggunakannya. Impaknya sesuatu gangguan pada persekolahan kanak-kanak khususnya, walaupun singkat tetap akan meninggalkan impak negatif berpanjangan terhadap pendidikan mereka. Penutupan sekolah serta pusat pengajian tinggi secara berpanjangan turut menyebabkan para pelajar hilang peluang belajar dan menjejaskan pentaksiran pembelajaran. Lebih separuh negara terbabit dalam laporan itu terpaksa menangguhkan peperiksaan penting antara 4 hingga 12 minggu dan ada yang terus membatalkan peperiksaan. Ini menggambarkan betapa teruknya kesan pandemik COVID-19 terhadap pendidikan khususnya kepada para pelajar sehingga memberikan kesan sedemikian. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Hamizah Nabila binti Hezi dan nombor matrik saya ialah S50417. Pada hari ini, saya ingin berkongsi kepada anda mengenai kesan COVID-19 terhadap pelajar. Mari kita mulakan. Pada zaman pandemik COVID-19 ini, telah banyak perubahan yang berlaku. Lebih daripada 130 juta manusia yang telah dijangkiti COVID-19 serta telah meragut nyawa hampir 3 juta nyawa manusia. Dan pada waktu yang sama, seramai 76 juta orang telah sembuh daripada wabak ini. Pandemik ini juga telah memberi banyak impak kepada pelbagai pihak seperti ekonomi, sosial dan pendidikan. COVID-19 ini juga telah menunjukkan beberapa simptom seperti demam, batuk, sesama dan tidak selesa badan. Di era pandemik ini telah memberi banyak impak kepada pelajar terutama dalam bidang pelajaran. Pelajar kini terpaksa mengikuti perubahan yang ketara tanpa mengira darjat. Hal ini kerana pelajar yang kurang berkemampuan terpaksa melakukan pelaburan terhadap barangan untuk belajar seperti pelan internet, laptop serta telefon pintar. Selain itu, pelajar juga mengalami masalah yang lebih besar iaitu di kawasan perumahan pelajar tersebut. Tidak semua pelajar mempunyai kawasan perumahan yang mempunyai kemudahan internet. Walaupun kita telah memasuki tahun 2021, masih lagi kawasan yang tidak mempunyai capaian internet yang baik bagi memudahkan pelajar untuk mengikuti pelajaran di atas talian. Di samping itu, pelajar juga akan menghadapi kesukaran untuk melakukan amali. Apa yang dimaksudkan oleh saya adalah pelajar-pelajar yang mengambil kursus-kursus yang memerlukan untuk melakukan amali seperti eksperimen, bengkel dan sebagainya. Hal ini menyukarkan pelajar untuk graduan pada waktu yang ditetapkan kerana terpaksa ditangguhkan date kerana pelajar tidak boleh memasuki ke kampus. Pelajar juga dibebankan dengan pelbagai pekerja dan tugasan yang banyak. Pembelajaran di atas talian telah memberi impak yang besar terutama dalam melakukan tugas sesuatu subjek. Ini boleh mengakibatkan pelajar mudah menghadapi masalah seperti masalah kesihatan, lebih-lebih lagi masalah mental. Di saat ini, ramai pelajar yang telah mengalami masalah kesihatan dan mental kerana mereka berasa tertekan dengan tugasan yang banyak. Akhir sekali, pelajar mestilah bijak dalam pengurusan masa dengan menyenaraikan senarai tugas yang perlu disiapkan dalam tempoh masa yang berkualiti. Bukan itu sahaja, semasa pembelajaran di atas talian, pelajar haruslah berada dalam keadaan yang bersedia seperti bangun awal, menyiapkan diri dengan mandi lalu memakai pakaian yang selesa supaya mereka dapat menuntut ilmu dalam keadaan yang tenang, senang dan harmoni. Bak kata pepatah, ilmu yang sejati seperti barang berharga yang lainnya tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, difikirkan dan lebih daripada itu harus selalu disertai dengan doa. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Azizan, matrik nombor saya S52674. Saya ialah pelajar jurusan Sarjana Muda Perakaunan di Universiti Malaysia Terengganu dan saya berasal daripada Segamat Johor. Di dalam video ini saya akan menyampaikan ucapan saya yang bertajuk Kesan Pandemik COVID-19 kepada pelajar. Sememangnya COVID-19 telah memberi kesan kepada pelajar daripada pelbagai aspek seperti kewangan, pengurusan masa, pembelajaran dan aspek kesihatan. Seperti yang kalian semua tahu, pihak sekolah dan pengajian tinggi tidak boleh menghadirkan diri untuk melakukan pembelajaran secara bersemuka dan digantikan sebagai pembelajaran atas talian sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020.
Melalui kacamata saya, antara cabaran yang dihadapi ialah pertama, dari aspek kewangan. Ramai pelajar yang merasa terbeban apabila mereka terpaksa mengeluarkan duit untuk membeli data internet bagi membolehkan mereka menghadirkan kelas dalam talian, peperiksaan dalam talian dan juga untuk menghantar tugasan. Bagi membolehkan pelajar mengikuti kelas dalam talian, ia memerlukan talian internet yang laju, cepat dan tiada gangguan, dan untuk mendapatkannya bukanlah murah. Selain itu, kesan kedua pandemik COVID-19 kepada pelajar adalah kesediaan pelajar. Hal ini disebabkan oleh gangguan capaian internet yang rendah dan ketiadaan alat peranti pintar yang mencukupi. Kesannya pembelajaran dalam talian juga salah satu faktor kepada penurunan prestasi pelajar disebabkan kurang tumpuan semasa belajar dan kurangnya inisiatif pelajar tersebut. Di samping itu, dari aspek pengurusan masa, hal ini tidak dapat dinafikan lagi kerana ada segelintir pelajar yang mengambil lengah akan sesuatu tugas yang diberikan disebabkan kurang penekanan, seperti banyak menghabiskan masa kepada perkara yang lain berbanding pembelajaran mereka. Namun, di sebalik cabaran yang dihadapi, terdapat juga sisi positif yang ternyata dapat memberi manfaat kepada proses pembelajaran abad ke-21. Dewasa ini, sektor pengajian tinggi negara digambarkan sedang membuat anjakan paradigma dalam menghasilkan generasi yang celik teknologi maklumat. Norma baharu menuntut komitmen pelajar untuk mengadaptasi kaedah baharu pembelajaran selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Ketersediaan teknologi telah berjaya menggabungkan pembelajaran secara teks, audiens, video dan multimedia. Pembelajaran era pandemik ini boleh dianggap sebagai kaedah untuk melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif. Hal ini adalah selaras dengan penekanan terhadap konsep pembelajaran sepanjang hayat. Pada masa yang sama, kecekapan dalam menggunakan teknologi juga amat penting dalam mempersiapkan pelajar untuk mendepani cabaran arus revolusi industri 4.0. Ia secara tidak langsung dapat meningkatkan kebolehpasaran pelajar seiring dengan keperluan industri semasa. Akhir kata, kita sebagai pelajar harus bijak menyesuaikan diri dengan keadaan semasa untuk kebaikan setiap individu. Saya tinggalkan ucapan saya dengan 4 rangkap pantun. Menempah belian di kedai Johan, dulang bersegi diletak di alas. Belajar di talian sebagai pilihan, berkesan lagi belajar di kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hai, nama diberi Nur Atira binti Muhammad Zunaidi. Nombor metrik S50097. Hari ini saya ingin membicarakan tentang kesan pandemik COVID-19 kepada pelajar. Coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Hal ini kerana ianya merebak melalui medium udara. Pandemik ini telah mendatangkan pelbagai kesan kepada pelajar. Antara kesan negatif COVID-19 kepada pelajar ialah dari segi pembelajaran. Disebabkan oleh pandemik ini, pelajar terpaksa menjalani kelas secara atas talian. Pendidikan atau pembelajaran melalui skrin komputer yang terlalu lama akan memberikan kesan terhadap kesihatan mental, fizikal, emosi dan juga sosial. Apabila berbicara tentang kesan kepada psikologi pelajar itu sendiri pula, akan wujud masalah-masalah kognitif terutama dari segi pengambilan keputusan. Menurut pakar psikologi Clinical International University of Malaya Wales, Dr. Mimi Fitriana Zain, apabila seseorang itu khususnya pelajar tidak dapat menyeimbangkan penggunaan komputer, maka ia tidak akan dapat membantu mereka melihat fenomena pembelajaran itu sebagai sesuatu yang positif. Selain itu juga, jika seseorang terlampau banyak berdepan dengan skrin komputer, maka ia boleh merosakkan keadaan mata secara fizikal dan kemudiannya secara emosi. Ada kajian yang mengatakan ia ada kaitan dengan screen exposure, yang mana apabila kita didedahkan dengan skrin selama 4 atau 5 jam, ia secara tidak langsung akan menyebabkan kita sukar untuk tidur dan kemudian mengalami gangguan emosi. Justru itu, ibu bapa perlu berhati-hati dan peka. Ibu bapa sepatutnya menjaga interaksi anak-anak dengan memberikan nasihat dan peringatan sekerap mungkin, selain menjadi moderator untuk memantau anak-anak.
Jika ia tidak dikawal pada peringkat awal, iaitu dari sekolah rendah, maka berkemungkinan anak-anak sukar untuk mengawal emosi di peringkat menengah. Emosi mereka pada waktu ini mungkin akan lebih terganggu. Di samping itu juga, ia memberi kesan kepada keluarga di mana kebanyakan ibu bapa menghadapi masalah untuk menyara kehidupan seharian. Contohnya timbul masalah kewangan untuk menyara keluarga. Hal ini menyebabkan mereka terlalu memikirkan masalah ini dan menyebabkan mereka terpaksa menghadapi tekanan emosi yang tidak stabil yang boleh menyebabkan pergaduhan di dalam keluarga. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 ini memberi berbagai kesan yang mendalam kepada pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala apresiasi saya hulurkan buat yang dihormati Profesor Madya Dr. Cik Hazniza binti Cik Noh, pensyarah subjek kemahiran komunikasi serta rakan-rakan sekalian. Saya, Ainur Fadilah binti Hamdan, bernombor matriks S52534, akan menyampaikan sebuah ucapan yang bertajuk Kesan Pandemik COVID-19 terhadap Pelajar. Hadirin yang dihormati sekalian, COVID-19 merupakan singkatan kepada coronavirus. Seperti yang kita sedia maklum, COVID-19 mula dikesan pada tahun 2019 di China dan mula merebak ke Malaysia pada Januari 2020. Wabak penyakit ini mudah dijangkiti melalui sentuhan atau apa sahaja pergerakan dalam jarak yang dekat. Semakin hari, semakin tinggi kes aktif dan membimbangkan semua pihak kerana wabak penyakit ini tiada ubatnya pada ketika itu. Oleh itu, pihak pemerintah melaksanakan perintah kawalan pergerakan bagi menggesa semua rakyat untuk tidak keluar rumah dengan harapan untuk mengurangkan kadar jangkitan. Semua firma diarahkan untuk tutup, begitu juga institusi-institusi pendidikan. Semasa gelombang pertama, pelajar yang terkandas di institusi pendidikan diarahkan untuk mengosongkan kampus dan di situ bermulalah pembelajaran secara dalam talian. Tidak dinafikan bahawa pandemik COVID-19 ini telah merubah segala norma kehidupan kita, antaranya kewajipan dalam pemakaian topeng muka dan penjarakan sosial 1 meter. Begitu juga dengan pembelajaran dalam talian atau dipanggil online distance learning dan kerja dari rumah ataupun work from home. Terdapat beberapa kesan pandemik COVID-19 ini terhadap pelajar, antaranya ialah dari segi ekonomi. Hadirin yang dikasihi sekalian, berbagai usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk memastikan para pelajar yang terkandas dalam menjalankan kehidupan seharian mereka seperti mengagihkan duit sumbangan internet, memberi peruntukan untuk makanan pelajar yang terkandas dan penghantaran pulang ke tempat halaman masing-masing. Sebagaimana yang diperkatakan tadi, ianya amat membantu ekonomi pelajar yang terkandas pada ketika itu. Tidak dinafikan bahawa ekonomi para pelajar terjaga, tetapi para pelajar yang terkandas masih perlu untuk membayar sewa bulanan bagi yang menginap di rumah sewa. Tambahan pula, pembayaran internet juga dilakukan bagi memastikan capaian internet yang stabil untuk mengikuti sesi pembelajaran atas talian. Hal ini juga sedikit sebanyak memberi impak kepada para pelajar serta keluarga mereka. Penghantaran pulang pelajar pada ketika itu amat membantu pelajar dalam penjimatan kewangan. Hal ini juga secara tidak langsung membantu ekonomi ibu bapa para pelajar juga. Hadirin yang dihormati sekalian, kita perlulah mengambil perkara-perkara yang positif dengan adanya wabak penyakit ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah akur dengan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi sama-sama menangani wabak penyakit ini yang kian berleluasa. Keadaan boleh menjadi lebih buruk jika masyarakat memandang enteng terhadap aspek-aspek kesihatan. Tegasnya, kita perlulah mencegah wabak penyakit ini kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.